Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di video ini saya ingin membentangkan tentang sistem pneumatik dan hidrolik. Sekarang saya akan masuk kepada sistem pneumatik. Pneumatik merupakan perkataan yang berasal dari Greek di mana pneuma bermaksud angin atau udara, manakala matik bermakna pergerakan. Oleh itu, sistem pneumatik boleh ditafsirkan sebagai sistem yang digerakkan oleh kuasa angin. Sistem pneumatik menggunakan udara termampat sebagai media pemindahan kuasa. Udara termampat adalah udara sekeliling yang telah dimampakkan dengan menggunakan pemampak udara kendalian motor elektrik. Penggunaan sistem pneumatik biasanya digunakan dalam industri pemasangan komponen elektronik. Kedua ialah mesin berproses makanan. Ketiga, alat pneumatik seperti mesin jurudi dan motor udara. Ia juga digunakan oleh bas pada sistem pintu automatik dan ia juga digunakan pada bahagian brek pada semua jenis kenderaan. Sekarang kita masuk kepada 6 elemen komponen utama di dalam sistem pneumatik. Pertama ialah pemampat udara. Berfungsi untuk mengumpulkan udara dan memampatkannya dari tekanan udara kasar tekanan tertentu. Kedua ialah pengering udara. Ia berfungsi untuk mengeringkan udara yang telah dimampatkan daripada wap air sebelum udara dihantar ke sistem untuk mengelakkan komponen pneumatik dari berkarat. Ketiga ialah berfungsi untuk menyimpan udara yang telah dimampat dan dikeringkan sebelum dihantar ke sistem. Penerima udara juga dikenali sebagai tabung udara. Ia juga boleh mengawal tekanan angin yang terdapat dalamnya. Keempat ialah unit servis. Unit servis terdiri daripada 3 komponen iaitu pengatur tekanan, tolok tekanan dan pelincir. Ianya berfungsi untuk mengawal tekanan dan melincirkan udara sebelum dihantar ke sistem. Kelima ialah injak kawalan arah. Ianya berfungsi untuk mengawal arah geseran penggerak. Dan terakhir ialah penggerak. Ianya merupakan komponen terakhir yang terdapat dalam sistem ini. Berfungsi untuk melakukan kerja sebagaimana yang telah dikehendaki. Terdapat berbagai jenis penggerak seperti rod keluar masuk, putaran dan penyalaan. Kelebihan sistem pneumatik. Pertama ialah mudah disalurkan untuk jarak yang jauh dan mudah disimpan, iaitu kebolehdapatan tidak terbatas. Udara tidak tertakluk kepada suhu dan tidak mudah terbakar. Ketiga, dapat menyediakan cara yang berkesan untuk penerapan daya, mudah diselaraskan dan tiada masalah beban. Keempat, udara dapat menyediakan kebolehlenturan dalam kawalan mesin. Kelima, dapat memberikan sambutan yang cepat untuk memulakan dan memberhentikan kawalan. Seterusnya, udara tidak memerlukan aliran baik. Seterusnya, udara adalah bersih, kebocorannya tidak akan mencemarkan persekitaran. Isi padu udara rendah jadi pergerakannya lebih laju berbanding dengan minyak hidrolik. Terakhir ialah komponen sistem pneumatik mudah dibina jika dibandingkan dengan sistem yang lain. Kekurangannya ialah udara termampat memerlukan persediaan sistem yang teliti. Udara yang terkeluar dari proses pemampatan mengeluarkan bunyi yang bising. Walaupun kos penyelenggarannya rendah tetapi kos penyediaannya tinggi untuk membuang bahan cemar. Keperluan dayanya terhad. Seterusnya, kebolehmampatan tidak dapat menghasilkan kelajuan piston yang malar dan seragam. Untuk menjadi sumber kuasa, udara termampat boleh dikatakan mahal dan terakhir sekali, ianya menggunakan banyak pipe. Sekarang kita masuk kepada sistem hidrolik. Perkataan hidrolik berasal dari perkataan Greek hydro iaitu air.
Kini sistem hidrolik digunakan untuk pemanfaatan cecair di mana ia menjana daya dan pergerakan menggunakan pendali hidrolik. Pendali hidrolik berfungsi sebagai media untuk memindahkan kuasa. Sistem hidrolik merupakan suatu sistem yang menggunakan minyak untuk menghasilkan daya geseran. Kegunaannya, sistem hidrolik banyak digunakan dalam kerja mengangkat atau menolak benda-benda kerja yang berat seperti lori, kereta dan sebagainya yang melibatkan kuasa-kuasa yang tinggi. Sekarang kita masuk kepada beberapa elemen komponen sistem hidrolik yang asas. Pertama ialah pam. Fungsi pam adalah pertujuan untuk memindahkan cecair hidrolik dari tangki ke seluruh sistem. Ia merupakan komponen asas yang penting bagi sistem ini. Terdapat berbagai jenis pam yang digunakan dalam sistem hidrolik, antara ialah centrifugal pump dan gear pump. Centrifugal pump. Centrifugal pump digunakan untuk mengangkut cecair dengan penukaran tenaga kinetik putaran kepada tenaga hidrodinamik aliran pendali. Tenaga putaran biasanya berasal dari enjin atau motor elektrik. Gear pump. Pump ini berfungsi apabila gear yang berada di dalam pump ini akan membantu memindahkan cecair dari tangki. Cecair yang berada di dalam tangki ini bertekanan rendah di mana ia akan disedot keluar dalam keadaan bertekanan tinggi untuk disalurkan kepada sistem. Kedua ialah injap hidrolik iaitu valve. Valve berfungsi sebagai pengatur untuk menentukan arah pergerakan minyak. Ini bermakna pergerakan minyak ke silinder hanya boleh dikawal menggunakan valve sahaja. Ketiga ialah silinder hidrolik. Peranan silinder adalah untuk menukar tenaga dari tenaga cecair kepada tenaga mekanikal, di mana beban kerja akan diangkat atau ditolak keluar. Silinder yang biasa digunakan di dalam industri ialah pertama, single acting cylinder, kedua ialah double acting cylinder. Single acting cylinder. Silinder ini berfungsi dengan udara termampat untuk menggerakkan ombak dalam satu arah dan daya spring untuk kembali ke kedudukan asas. Kerja boleh dilakukan mengikut arah udara. Silinder mempunyai satu port yang digunakan untuk membekalkan dan mengeluarkan udara yang termampat. Double acting cylinder. Silinder ini mempunyai dua aliran keluar dan masuk aliran di mana aliran tersebut dikawal oleh directional control valve, di mana ia membuka laluan untuk pendali, mengalir dan seterusnya menolak beban atau benda kerja. Keempat ialah hose hidrolik. Hose merupakan bahagian yang menghubungkan antara satu bahagian dengan satu bahagian yang lain di dalam sistem. Ini bermakna peranan hose amat penting di dalam sistem hidrolik. Penggunaan hose di dalam sistem hidrolik bergantung kepada jenis sistem yang digunakan. Kelebihan sistem hidrolik. Sistem hidrolik mudah dikawal. Kedua, dapat mengangkat beban berat dengan cara terkawal. Ketiga, sesuai mengendalikan pergerakan laju dan perlahan dengan tepat. Keempat ialah dapat menghasilkan daya yang tinggi dengan menggunakan elemen-elemen yang kecil. Kekurangannya ialah pencemaran dan kemalangan akibat daripada kebocoran minyak. Kedua, ianya sensitif terhadap habuk iaitu benda asing. Tekanan tinggi boleh mengakibatkan kemalangan, dan terakhir sekali, ianya sensitif terhadap perubahan suhu iaitu kelikatan minyak. Seterusnya, saya masuk kepada perbezaan antara sistem pneumatik dan hidrolik. Hidrolik menggunakan pendali hidrolik sedangkan pneumatik menggunakan udara. Hidrolik boleh beroperasi pada beban dan tekanan yang lebih tinggi.
sementara pneumatik berbasis pada beban dan tekanan yang jauh lebih rendah. Peralatan hidrolik cenderung lebih besar ukurannya, manakala peralatan pneumatik cenderung lebih kecil. Ini perbezaannya berdasarkan aplikasi. Sistem hidrolik mempunyai kecekapan yang lebih tinggi berbanding pneumatik dari segi penghantaraan. Sistem pneumatik menggunakan pam untuk menekan cecair kerja sementara sistem pneumatik menggunakan pemampat. Aktuator iaitu penggerak. Aktuator adalah bahagian dari alat atau mesin yang membantu mencapai pergerakan fizikal dengan menukar tenaga, selalunya elektrik, udara atau hidrolik, menjadi daya mekanikal untuk membuka atau menutup atau mengawal hijab. Sensor iaitu penderia. Sensor merupakan alat yang menukarkan satu bentuk tenaga atau isyarat kepada satu bentuk tenaga atau isyarat yang lain. Ia merupakan gabungan transducer yang menghasilkan alat pengesan untuk mengesan sesuatu fizikal dan menghasilkan data keluaran output dalam bentuk digital atau analog. Terdapat 4 jenis sensor iaitu sensor analog, sensor digital, sensor sesentuh dan sensor tak bersentuh. Sekarang saya masuk kepada simbol skematik pneumatik. Gambar pertama ini menunjukkan kotak menunjukkan posisi pertukaran katup. Gambar kedua, ia menunjukkan dua kotak menunjukkan dua pertukaran katup. Gambar ketiga, garis menunjukkan lintasan aliran dan panah menunjukkan arah aliran. Gambar keempat, gambar garis blok menunjukkan aliran tertutup. Dan gambar kelima, garis di luar kotak menunjukkan saluran masukan dan keluaran. Akhir sekali ialah simbol jenis pengaktifan sistem. Gambar pertama ialah operasi tombol, gambar kedua ialah tombol, gambar ketiga ialah operasi tuas, gambar keempat ialah pedal kaki, gambar kelima ialah pegas kembali, gambar keenam ialah operasi roll dan terakhir sekali ialah operasi roll satu arah. So, ini saja saya ingin membentangkan dalam video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang menonton. Sekian, terima kasih.